Amerika Syarikat, di bawah pentadbiran Donald Trump, telah mengejutkan dunia dengan memperkenalkan tarif baharu yang dikenali sebagai Liberation Day pada 2 April 2025. Langkah ini bukan sekadar perubahan dasar ekonomi, tetapi satu persitiharan perang perdagangan yang mampu menggoncang ekonomi global. Tarif ini menetapkan kadar asas sebanyak 10% ke atas semua import, tetapi kadar yang jauh lebih tinggi dikenakan kepada negara tertentu berdasarkan apa yang didakwa sebagai perdagangan tidak adil. China, sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar dunia, dikenakan tarif sebanyak 54%, manakala Malaysia turut terkesan dengan kadar 24%. Langkah berani dan kontroversi ini dikatakan bertujuan melindungi industri tempatan Amerika Syarikat daripada persaingan luar. Trump dalam ucapannya menyatakan bahawa Liberation Day adalah untuk membebaskan ekonomi Amerika daripada kebergantungan kepada produk import murah yang, menurut beliau, memusnahkan peluang pekerjaan rakyat tempatan. Namun, langkah ini jelas lebih daripada sekadar patriotisme ekonomi. Ia adalah tindak balas keras kepada negara-negara yang dituduh tidak adilan. China tidak mengambil masa lama untuk bertindak. Sebaik sahaja pengumuman tarif dibuat, Beijing segera mengecamnya sebagai penindasan unilateral dan menyifatkannya sebagai satu bentuk buli ekonomi. Kementerian Perdagangan China menyatakan bahawa perang perdagangan tidak akan ada pemenang dan tindakan Amerika hanya akan merosakkan rantai bekalan global. Mereka juga menegaskan bahawa tarif sebesar 54% adalah tindakan tidak rasional dan menggesa Washington untuk menarik balik keputusan. Beijing juga memberi amaran bahawa mereka akan melaksanakan langkah-langkah balas yang setimpal bagi melindungi kepentingan mereka. Tindakan ini termasuk mengenakan tarif ke atas produk Amerika dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara yang dianggap lebih ramah. Selain itu, China turut merancang untuk memperkukuhkan pasaran dalaman bagi mengurangkan kebergantungan kepada ekspor, terutama ke Amerika. Sebahagian penganalisis melihat tindakan keras ini sebagai sebahagian daripada taktik China untuk memberi isyarat kepada negara-negara lain bahawa mereka tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. China telah berulang kali menyatakan bahawa mereka sanggup berhadapan dengan perang perdagangan yang panjang dan bersedia untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dalam menghadapi sekatan ekonomi barat. Di Malaysia, tarif 24% yang dikenakan oleh Amerika Syarikat telah menimbulkan kebimbangan besar terhadap sektor ekspor utama negara. Produk seperti semikonduktor, mesin dan sarung tangan getah mungkin terjejas, memandangkan kos tambahan akibat tarif akan menjadikan produk Malaysia kurang kompetitif di pasaran Amerika. Walaupun kadar tarif ini lebih rendah berbanding negara ASEAN lain seperti Vietnam 46% dan Thailand 36%, impaknya terhadap ekonomi Malaysia tetap signifikan. Industri semikonduktor Malaysia yang merupakan antara tulang belakang ekonomi negara menghadapi risiko besar. Amerika Syarikat merupakan pasaran utama bagi barangan teknologi Malaysia. Dengan tarif tinggi, syarikat-syarikat mungkin perlu menilai semula model perniagaan mereka atau mencari pasaran alternatif seperti Eropah atau Asia Timur. Selain itu, ekspor minyak sawit juga bakal berdepan cabaran besar, terutamanya apabila minyak sawit Malaysia telah sedia menghadapi tekanan daripada Amerika berikutan isu alam sekitar. Dengan tarif tambahan, minyak sawit dari Malaysia akan menjadi lebih mahal berbanding minyak sayuran lain seperti minyak soya Amerika sendiri. Walaupun begitu, ada pandangan bahawa impak langsung terhadap Malaysia mungkin tidak seteruk China atau Eropah. Ini kerana jumlah ekspor Malaysia ke Amerika lebih kecil berbanding China dan Eropah. Namun, dalam jangka panjang, jika Amerika meneruskan dasar proteksionisme ini, kesan berganda mungkin akan timbul, terutama jika negara-negara lain mula mengikut jejak langkah yang sama. Tindakan Amerika ini jelas satu usaha untuk mengukuhkan ekonomi domestik sambil memberi tekanan kepada negara-negara yang dilihat sebagai ancaman ekonomi. Langkah ini juga memberi isyarat jelas kepada China bahawa Amerika bersedia menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengekang pengaruh Beijing di pentas dunia.
Ini secara tidak langsung memaksa negara-negara lain, termasuk Malaysia, untuk menimbang semula kedudukan mereka dalam persaingan kuasa besar ini. Bagi Malaysia, strategi terbaik adalah dengan tidak terlalu bergantung kepada satu pasaran sahaja. Perlu ada kepelbagaian dalam destinasi ekspor dan tidak hanya bergantung kepada pasaran Amerika atau China. Malaysia juga perlu memanfaatkan hubungan baik dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepun dan Korea Selatan, serta negara-negara Eropah untuk memastikan eks tidak terjejas sepenuhnya. Jika China berjaya mengalihkan ekspornya ke pasaran lain, Malaysia perlu bersiap sedia menghadapi persaingan sengit dalam pasaran rantau ini. Negara kita perlu segera memperkukuh inovasi dalam sektor perindustrian agar produk lebih berdaya saing, walaupun menghadapi tarif tambahan. Allah Akbar. Kita melihat betapa kompleks dan dinamiknya geopolitik ekonomi dunia hari ini. Langkah Amerika Syarikat yang agresif ini bukan sahaja memberi kesan kepada China, tetapi juga kepada negara-negara kecil seperti Malaysia. Kita harus bijak dan cekap dalam merancang dasar ekonomi dan perdagangan agar tidak terperangkap dalam persaingan kuasa besar yang tidak pernah reda. Apa yang penting sekarang ialah kebijaksanaan pemimpin kita dalam mengimbangi hubungan antara Amerika, China, dan negara-negara lain untuk memastikan ekonomi Malaysia tetap stabil dan berdaya saing.